Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Syariza Mawang dalam berita pagi Sabah edisi Ahad 7 Januari. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK memberikan tempoh selama 3 bulan bagi meningkatkan tahap kebersihan tandas awam yang terdapat di sekitar ibu negeri. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Seri Dr. Sabin Samita berkata, tempoh masa tersebut dilihat mencukupi selepas timbul rungutan dalam kalangan peniaga serta warga bandaraya terhadap tandas awam milik DBKK. Datuk Dr. Sabin menyatakan demikian selepas lawatan ke sekitar kawasan Fosang, turut serta Adun Luyang, Datuk Fong Jinze dan Ahli Parlimen Kota Kinabalu, Datuk Chan Fong Hin. DBKK sebenarnya ada satu program untuk memastikan kesemua tandas di bawah jagaan DBKK ini adalah bersih, juga mempunyai bekalan air yang mencukupi. Yang itu kita akan pastikan dalam tempoh 3 bulan ni kesemua tandas di bawah jagaan DBKK berada pada tahap yang bersih dan mencerminkan pentadbiran yang cekap. Dalam sesi lawatan ke Anjung Senja, Pasar Malam Sinsuran dan Pasar Malam Sembulan, isu tandas serta permukaan jubin lantai yang licin mendapat maklum balas yang kurang memuaskan. Ia adalah petunjuk prestasi utama yang perlu dicapai oleh DBKK bagi memastikan Bandaraya Kota Kinabalu mesra kepada pengguna serta boleh dilawati oleh semua lapisan masyarakat. So kita akan kerjasama dengan rapat supaya kita memastikan warga Luyang dan Kota Kinabalu dapat dipelihara dan Luyang terus menjadi sebuah komuniti yang livable, berdaya huni dan terus moden dan bangun. Saya rasa ini merupakan pendekatan yang betul lah, di mana wakil rakyat yang mewakili dari segi politik dan juga Datuk Mayor yang mewakili dari segi birokrasi itu. Macam mana kita nak kerjasama untuk kebaikan bersama. Kerajaan negeri sentiasa menyokong penuh usaha dewan-dewan perniagaan di negeri ini untuk membantu rakyat meningkatkan taraf kehidupan melalui peningkatan kemahiran dan latihan ke arah menjana peluang pendapatan. Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Datuk Dr. Roland Chia berkata, ini bertepatan dengan usaha kerajaan membantu meningkatkan peluang pekerjaan dan keusahawanan untuk rakyat. Datuk Dr. Roland menyatakan demikian kepada RTM selepas mesyuarat agung tahunan Dewan Perniagaan Muslim Sabah DPMS di Kota Kinabalu. Bagi pihak Kerajaan Negeri Sabah, kita akan membantu dan kita akan menyokong dan juga kita juga akan mempelawar ahli-ahli pimpinan daripada Dewan Perniagaan Muslim Sabah untuk membawa agensi-agensi kerajaan yang boleh memberi grant atau memberi pinjaman tanpa kurang faedah atau memberi khidmat logistik dan sebagainya. Datuk Dr. Roland turut menghargai peranan DPMS dalam menyumbang ke arah peningkatan ekonomi selain memberi ruang dan peluang pekerjaan kepada rakyat di negeri ini. Sementara itu, pengerusi DPMS Abdul Bari Habib berkata, untuk tahun 2024, DPMS akan membantu dan meminjamkan modal kepada peniaga-peniaga kecil yang kurang berkemampuan meneruskan aktiviti komuniti dan kebajikan. 2024 ni, dan kebanyakan segi keagamaan masa bulan puasa dan segi macam kebakaran ke apa, daripada DPMS ni kami akan bantu rakyat yang tak kebajikan lah, yang tak kelayakan. Itu kami tahun-tahun kita akan buat lah. Usaha mempercepat laluan perhubungan darat serudung Kalabakan, Simagaris, Kalimantan, Indonesia amat dinantikan. Konsul Republik Indonesia di Tawau, Heni Hamidah berkata, pembukaan laluan darat itu mampu menyokong perkembangan kerjasama ekonomi, khususnya perdagangan, pelaburan termasuk kerjasama dalam sosial dan budaya antara Malaysia dan Indonesia. Heni menyatakan demikian kepada media selepas majlis perjumpaan bersama Konsul Republik Indonesia di Tawau dengan pengamal media di Tawau. Kita selama ini masih mengandalkan konektivitas jalur laut yang menghubungkan pelabuhan Tawau dengan Nunukan dan Tarakan, dan ini satu hal yang saya kira disambut baik-baik dari sisi Malaysia maupun dari sisi Indonesia. Karena dengan dibukanya konektivitas darat Serudong dan Simenggaris, diharapkan ini juga dapat menyokong perkembangan kerjasama ekonomi. Dalam perkembangan lain, Heni memberitahu lebih 59,000 pemilih berdaftar warga Indonesia di 5 wilayah kerja Konsulat Indonesia di Tawau, iaitu daerah Tawau, Sempurna, Kunak dan Lahadatu, bakal memilih dalam pemilihan umum pemilu Indonesia pada Februari depan.
Utamakan bersukan, kurangkan penggunaan alatan elektronik. Demikian nasihat Pembantu Menteri Belia dan Sukan Datuk Fairuz Rendan kepada rakyat di negeri ini bagi menyahut seruan kerajaan dalam mengamalkan gaya hidup sihat. Datuk Fairuz berkata bagi memastikan kualiti kesihatan rakyat berada pada tahap tinggi, amalan bersukan perlu diutamakan bagi memastikan rakyat sihat dan hidup sejahtera sekaligus mampu menyumbang kepada kemajuan ekonomi negara. Kita ini sudah terlalu lalai dengan gadget, jadi apa kata hari ini kita amalkan gaya hidup sehat, banyakkan bersukan, kurangkan gadget. Ini yang paling penting. Jadi barulah orang bilang kita ada hidup yang sehat. Datuk Fairuz ditemui RTM selepas merasmikan direkod Interteam Badminton Tournament di Kota Kinabalu. Kejohanan ini dianjurkan oleh Biro Sukan Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Sabah, Mutiara GRS. Sukan ni adalah untuk menyatukan semua wanita dalam bidang badminton khususnya, sama ada bekerja ataupun suri rumah. Tujuannya adalah untuk memanggil mereka menghilangkan stres, menghilangkan boring. So, sukan adalah satu daripada prospek yang sangat baik untuk menjadi sehat. Kejohanan yang berlangsung 2 hari ini disertai seramai 120 peserta. Seramai 33 atlet kontingen penampang yang berjaya mendapat pingat dalam Temasya Sukan Sabah Saga 2023 menerima insentif berjumlah keseluruhan RM21,000. Penyampaian insentif disempurnakan Pegawai Daerah Penampang merangkap Ketua Kontingen Saga Penampang 2023, Francis Chong. Majlis penyerahan insentif Sukan Saga kontingen Penampang ini menyaksikan pemenang pingat emas menerima wang tunai RM1,000, pingat perak RM700 dan pingat gangsa RM500. Ketika ditemui pemberita RTM, Francis memberitahu pemberian insentif itu bagi mengiktiraf kejayaan para atlet selain menghargai kesungguhan mereka mempamerkan aksi terbaik untuk meraih pingat. Jadi saya harap daripada sesi ataupun pertandingan Saga ini mereka dapat memperbaiki lagi ataupun mewakili negeri Sabah ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Pada Saga lepas, daerah Penampang berjaya memperoleh 5 pingat emas, 12 perak dan 16 gangsa dengan keseluruhan 33 pingat. Kami pun agak terkejut juga boleh sampai ke tahap silver ni, iaitu silver medal lah. And then kami tidak jangka juga yang kami boleh sampai ke tahap 6 bulan ni kami punya training, kami boleh mendapat ataupun secure kami punya kemenangan lah. And then apa yang kami dapat insentif ni cukup berbaloi untuk kepada semua kontingen lah. Saya rasa happy since ini first time saya join Saga juga and first time saya dapat insentif begini. So for me I'm very happy lah because my usaha semua dah sia-sia. Saya sangat happy lah sebab ini kali kedua saya ikut Saga. Sebelum ni saya hanya mendapat bronze medal dan Saga sekarang ni dapat gold medal lah. Sangat happy. Tanpa bantuan dari coach, dari coach dorang, saya mungkin tidak akan sampai ke tahap inilah. Baik, berita pagi Sabah edisi Ahad 7 Januari berakhir di sini. Menyusul selepas ini, berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.